Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung pengajian kita. Malam ni hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 106. Masih lagi dalam pembahasan hadis yang nombor 2. Hadis nombor 2 ni panjang. So, dia punya sub topik tu pun satu-satu dibahas. Tajuk kita malam ni nama-nama syurga dan nikmatnya. Sebab ini hadis yang menerangkan tentang rukun iman. Di rukun iman, beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat tu termasuklah syurga, neraka. Balasan kepada orang yang beriman yang berjaya melakukan amal saleh di dunia ialah syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia lelaki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga. Surah An-Nisa ayat 124. Orang yang beramal soleh. Beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan-amalan yang baik. Amalan soleh, amalan-amalan yang baik. Tapi syaratnya apa? Wahuwa mu'min. Dia orang yang beriman. Sebab orang kafir pun buat baik juga, kan? Kita dapati ada orang bukan Islam, dia pun buat baik juga, tapi tak dapat masuk syurga. Kebaikan dia tak dapat menjadi sebab untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebaliknya, orang beriman buat jahat. Orang beriman tapi dia buat jahat. Dia tak beramal amalan soleh tapi dia buat jahat. Dia pun akan dimasukkan ke dalam syurga akhirnya, sekiranya dia tidak diampunkan oleh Allah, bermakna dia akan diseksa dulu di dalam neraka, tetapi tetap pasti akhirnya dia akan dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. So, itu nilai iman. Nilai iman. Itu beza Islam dengan agama lain. Agama sama je. Mana ada sama. Kalau sama-sama masuk syurga, betul? Ke dia masuk syurga dia, kita masuk syurga kita.
Dia ada Tuhan dia, dia ada syurga dia. Kita ada Tuhan kita, Allah, syurga neraka. Macam tu ke? Bila dia mati nanti, dia bangun, dia dengan Tuhan dia, dengan syurga neraka Tuhan dia. Kita pula mati, kita ada Allah Ta'ala, syurga. Macam tu ke? Itu ke maksud agama sama? Orang yang kata agama sama je, itu ke dia punya conclusion dia di akhirat nanti? Pernah tanya? Dunia sama, hidup, tapi bila mati dalam kubur kan dibangkitkan. Okey, orang Islam dia nak akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan dia. Atau ada siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Orang Hindu nanti bangun-bangun, dia dengan Tuhan Hindu dia, dengan syurga dia, neraka dia. Orang Buddha Cina dengan Tuhan dia. Orang Yahudi macam tu. Dalam Quran, dalam hadis jelas. Semua manusia, daripada Nabi Adam sampai kiamat, semua akan dibangkitkan. Siapa yang tak beriman kepada Allah, tak tengok dah kau buat baik apa pun, neraka tempatnya selama-lamanya. Cuma ada faedah lah. Orang kafir ni dia buat kebaikan, ada faedah dia. Faedah dia yang pertama, di dunia dia akan dibalas. Allah Ta'ala akan balas di dunia lagi. Sebab tu orang kafir ni kalau buat baik, dia makin kaya, makin senang. Dan ada juga faedah di akhirat, iaitu dia walaupun diseksa dalam neraka selama-lamanya, tapi seksa ringan lah. Seksa ringan sikit kalau yang baik lah di dunia. Paling ringan Abu Talib. Ada dua riwayat dalam Sahih Muslim. Satu, dipakaikan terompah neraka. Dia ada leaking ni dengan electricity. Dia dekat, wayar dia dekat dengan elektrik ke? Tak ada. Atau dekat amplifier tu ada source yang di-on-kan volume dia tapi tak cukup. Syurga neraka sebelah-sebelah. Nanti saya pergi check tengok. Ada riwayat ayat Quran, riwayat-riwayat yang seolah-olah macam sebelah. Betul? Seolah-olah. Tu. Cuma mungkin dia tengok ke handphone kot, mungkin. Sebab bahkan ada apa? Ada riwayat hadis lah. Dia macam apa? Mana kita punya kawan tu ada kat dunia tu? Itu dalam neraka. Dia ada riwayat macam tu. Jadi tak pasti adakah boleh nampak ataupun tidak. Betul? Aizat? Kan siapa tadi fikir? Jadi ada riwayat macam tu, seolah-olah. Jadi orang-orang yang betul, ada pula riwayat orang-orang di neraka minta tolong dengan orang ahli syurga nak minta air. Lepas tu mereka halau. Berambus. Ikhsahu fi'a wala tukallimun, dalam surah apa tak ingat. Jadi adalah, tapi tak pasti sebelah menyebelah tu maksud dia. Sebab orang yang terakhir masuk syurga, orang yang terakhir sekali masuk syurga, tu ada tu volume dia atau auxiliaries punya button tu kadang-kadang main pulas je, padahal inputnya satu je kan. Kadang mic tu ada 4-5 input,
Semua input off. Satu input je. Auxiliaries? Tak ada. Yang semalam tak juga pun sama juga. Saya cek tengok. Kita dulu sound engineer. Dia kadang dekat dengan elektrik, dia ada leaking. Dia ada macam apa, interference. Betul? Saya bahasa Jawa tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini efek ke? Ada efek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tahiyat dengan imam, azan imam khatib. Ini dia punya output hantar ke main dia. Sementara ni dia ada leaking. Jadi tak boleh. Azan imam, azan ni imam off, khatib off. Buka dia macam mana. Soalnya leaking. Bismillah. Bolehlah sikit-sikit dulu sama jadi. Jadi syurga. Jadi adalah riwayat tu seolah-olah syurga tu sebelah menyebelah. Cuma ada satu riwayat orang yang terakhir sekali masuk syurga dan iman dia sebesar zarrah, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun, Allah bagi dia 10 kali ganda syurga. 10 kali ganda dunia syurga. Tapi semua tu ada depan mata dia. Dia boleh akses semua depan mata dia. Tak tahu macam apa sparknya, Tony Stark punya spek kan. Tak tahulah. 10 kali ganda syurga dia, tapi dia boleh akses, nampak semua. Dan bila dia terlintas nak pergi kat situ, dia akan sama. Atau teleportasi ke apa, tak pasti. Kalau syurga ni dia lain sikit lah. Dia tak macam dunia. Makan pisang satu gunung pun tak putus. Syurga ni lain. Kita dekat dunia berapa minit dengan bidadari? 7 minit dah. Sana 70 tahun. 70 tahun dah habis. 70 tahun menjut.
tak dapat sendiri. Makan 100 pinggan pun boleh. Dia tak. Kita sih 2 pinggan, dah tak agak lah, mengah lah. Tidur. Sedap macam mana pun, betul. Sedap macam mana pun, masuk pinggan kedua dia dah. Yang tangki besar kiri, yang tangki kecil lagi. Syurga makin sedap. Yang ketiga lagi sedap. Yang keempat lagi sedap. Dia makin sedap kan, tak ada. Dia tak boleh makan semua, tak boleh tak ada. Makan. Itu syurga. Jadi mungkin dia nampak, dia nak tengok neraka, nampak neraka lah, kan tak pasti. Kata sebelah-sebelah sebab ada riwayat kata syurga yang paling tinggi sini syurga Firdaus tergantung di Arasy. Dan neraka yang paling bawah sekali di mantle bumi, Sijil. Wah, sebenarnya kedua bumi kan hancur lah, tak ada. Tapi kedudukan dia punya kedudukan sebab luas. Syurga antara tingkat dengan tingkat dia beratus tahun. Kita duduk amal ke kondo kan, nak naik tingkat 1, naik tingkat 2, naik 5 macam rumah tingkat dia tingkat atas dia naik tangga sekejap je kan, naik 5 pun boleh salah. Ini hidup ni nak naik ke 500 tahun sampai 500 tahun sampai. Kita tak boleh nak imagine beyond our comprehension, kata orang jauh kan. Ya, tapi itulah ada riwayat seolah-olah macam sebelah tu macam tak logik. Syurga banyak, satu orang satu syurga. Paling kecil 10 kali dunia, paling besar Nabi Muhammad Firdaus. Dan dia punya 7 tu kan, ada yang kata syurga Firdaus, syurga Adnan. Itu macam seolah, kalau kita nak kiaskan lah, kita ada bumi, tapi kita ada benua, 7 benua. Dengan benua tu kan ada negara, ada negeri ada daerah, ada riak, lepas tu adalah rumah kita. Rumah kita itu ada kita punya dunia. Satu kampung kita kongsi, satu karya, satu kayangan ni kita kongsi mana-mana. Satu kayangan ni kongsi mana-mana. Kita bawa kongsi. Yang kita privacy, kita rumah kita. Tapi yang lain semua kongsi kedai, kongsi. Ini syurga 10 kali dunia paling kecil tu seorang. Dan dia raja. Dia jadi raja dalam syurga ni. Boleh imagine? Ada lah tempat dia, mall dia, tempat apa, lepak dia ada lah. Nanti kita mana-mana kita okey lah. Jangan lupa, mana ni Ustaz? Dia dari tadi. Apa? Surah Yasin tu. Dan Nabi kata, wa ma khatara bi balika wa huwa khilafu zalik. Apa yang terlintas dalam pemikiran kamu, dia menyalahi apa yang terlintas. Akan sama. Bayangkanlah satu bidadari pakai 70 lapis lagi. Kat dunia pakai 70 lapis. 7 lapis dia mati kebakaran. Betul? Jadi London tak tahu lah. London 7 lapis tak? Tak? London 7 lapis tu kan? Sejuk. 3 lapis kepala dia. 70 lapis. Kita tak boleh nak wajib. Lepas tu, bila dia minum air, dia nampak air tu masuk dan dalam hati dia tulis satu
kita nampak dalam hati dia, dia hanya cinta kepada kita saja. Itu bidadari di syurga. Tak pernah dilihat oleh malaikat, jin dan manusia lain. Ini ada orang bini dia semua orang tahu saya tu. Betul? Nasi mak lawa apa semua tahu. Sayang sana, sayang sini. Bidadari nanti tak ada siapa, malaikat pun tak pernah tengok kita ni. Kita saja. Dia duduk dalam macam cengkrang mutiara. Cengkrang mutiara kan dalam cengkrang. Tersembunyi. Sebelah mereka tak pasti. Biasanya bawah lah, di bawah. Sebab syurga bertingkat-tingkat. Kalau syurga bertingkat, kita nak kata sebelah, kita bayangkanlah syurga di sebuah planet, neraka di sebuah planet yang lain sebelah. Itu boleh ada. Sebab syurga ni luas, bertingkat-tingkat. Seorang satu syurga paling kecil 10 kali dunia, paling besar. Tak cakap sebab nak duduk selama-lamanya. Selama-lamanya pun kita dah jam lah. Tak tua-tua, umur standard. Yang kata 40 tahun, perempuan 33 tahun. Dari sweet 70. Ada siang tak ada malam. Kita nak suasana syurga kita warna apa? Dia standard orang kata dia akan berubah antara biru dengan hijau. Tapi kalau nak siapa yang suka pink. Semua bangunan, binaan paling cikai emas dan perak. Bangunan, pokok emas perak. Tak ada pokok kayu daun hijau. Tak ada. Pasir kasturi. Pasir nanti juga kasturi. Kasturi yang turun. Sungai madu, sungai susu. Ini sungai Kelang, sungai Gombak, pecah kepala, banjir banyak. Sungai teh susu, susu tak ada minum ni. Sungai madu, sungai susu, sungai arak. Pokok saja, ada satu pokok tu, dia punya bayang-bayang dia kan, kuda yang terpantas di dunia nak lintas sampai masa 500 tahun. Boleh imagine? Tak boleh imagine. Itu syurga. Tak ada peluh, tak ada hingus, tak ada buang air kecil, buang air besar, tak ada. Tak ada apa semua. Makan macam mana dia akan sedawa, keluar bau macam tak ada bau petai, tak ada. Dia keluar bau yang harum. Wanita tak ada haid semua tak ada. Makan kat dunia, tai mata, tai hidung, tai telinga, tai gigi, tai bawah tu, tai kuku, segala macam tai ada betul. Tak ada. Syurga. Kalau Allah Ta'ala tunjuk ke syurga, penuh ni. Berebut. Semua dia cerita dia beritahu. Kalau Allah tunjuk penuh ni surau ni. Tak ada lah orang nak bagi kecil je lah, orang kerja pun tak nak. Sebab kan paksa je kerja cari, memang syariat suruh kerja kan, cari bagi nafkah. Kalau tak, kalau boleh dia nak ulun. Tak sabar nak kerja. Itu syurga, belum bercerita syurga lagi. Bercerita syurga tengok jangan. Isteri kita pemaisuri. Isteri kita pemaisuri, kita raja. Yang empat lah. Cuma ada khilaf. Bila dia 4 isteri misalnya, jadi adakah dia ada 4 syurga, ataupun dia ada 1 syurga tapi ada 4 istana yang berbeza? Ada khilaf. Dan kalau isteri kita mati, isteri kita kahwin lain kan? So isteri akan jadi maksudnya syurga kita ke, atau suami dia yang dia kahwin. Jadi satu pendapat kata suami dia yang lain. Nopong. Dia yang nopong. Kita boleh ada bidadari yang menyerupai isteri kita, boleh. Di dunia ni nak sabar, era nazilah. Ini memang makbum. Semua ada.
Setiap wanita yang kita suka kat dunia ni, bidadari kita lebih cantik. Lupa dah. Ikan kembung. Memang main kembung gigi ikan kembung tak ingat lah. Orang Danish ke apa. Dia tengok saja 40 tahun. Tengok saja 40 tahun. Tak beralih pandangan, nikmat melihat saja 40 tahun. Tak ikut hadis. Dalam hadis Sifatul Jannah Ibnu Abi Dunya dengan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu ketua dia sebagai kita punya isteri. Manusia ni dia ada 2 isteri. Satu isteri di dunia kalau dia kahwin lah 3 ke 4, tapi standardnya satu lagi ketua bidadari juga tu isteri tu. Setiap kali isteri kita buat perangai kat dunia, di sana dia akan sound. Tak dengar, takut dia. Biasa tengah tu merhati yang kita ni. Kalau isteri kita buat hal dengan kita macam orang hajar ke apa, dia marah. Kadang-kadang dia ketua dia. Pelayan ada, semua ada. Pergi mana? Tak boleh magic, Itu syurga. Sebab tu sahabat dia dengar, terus mati pun ada. Turun surah Al-Insan kan, cerita tentang syurga. Surah antara surah yang banyak cerita dengan syurga, surah Al-Insan. Sahabat tu dengar, terus menjerit, mati. Nabi kata dah sampai. Kau ni dah sampai. Memang itu yang kita di dunia kena semayang, kena puasa, kena sikit je pun. Nanti Allah bagi ke sana, kita rasa macam satu orang yang dah betul-betul keimanan dia betul kemuncak, dia tak ingat dunia. Dia tak mau dunia ni, nak mati cepat. Kita takut mati. Tahu beli rumah sempat, nak mati, tahu. Ini tak dulu, tapi rasa duduk. Kalau orang yang betul-betul dah dapat hakikat tu, sentiasa dia duk renovate syurga dia. Setiap kali kita tasbih, malaikat akan renovate. Kita berhenti je, malaikat berhenti. Tasbih ni dia merenovate kita punya syurga. Sebenarnya kita kat dunia ni renovate lah rumah kita, nak tu lagi, rasa nak pasang ni, nak tambah ni kan. Beri perabot ni sofa dah lama ni, tambah lagi nak raya lah, sofa baru lah. TV sekarang ni dah keluar baru punya nano apa benda entah kan. Yang lama paling pun dia dah out to date lah. Macam tu. Orang yang hakikat betul-betul beriman, itu maksud beriman kepada hari akhirat. Bukan sekadar okey kita percaya kita akan syurga. Itu paling basic. Kita yakin di akhirat nanti ada syurga dan kita akan masuk syurga kalau kita beriman lah. InsyaAllah mati dan kena beriman. Dan kalau dosa tak adalah, dosa diampunkan, dosa dah dibersihkan, maknanya just cross sirat terus sampai syurga. Tapi kalau dosa ada lagi tak diampunkan, kena Allah kata masuk kejap, kena orang kejap tak kejap kan, berapa tahun, 1000 tahun neraka keluar. Tapi semua orang beriman keluar. Bahkan ulama sampai kadang-kadang tak bagi cerita benda ni sebab takut nanti orang yang dengar benda ni dia akan, yang penting aku mati beriman sudah. Dia sebenarnya Nabi SAW. Nabi ni yang kita baca surah Wadduha tu kan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lama kalau baca surah ni gembira, happy. Apa maksud wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga kau redha. Mu tu Nabi Muhammad lah. Ibn Abbas kata lam yarda Muhammadan wa wahidun min ummatihi finnar.
Nabi Muhammad tak akan reda sekiranya ada seorang umat di dalam neraka. So dia akan masuk syurga. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi tengok, mana ni? Nabi keluar, ya Allah, mana umat tu? Kau kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kan? Nabi akan masuk neraka, keluar kan? Yang mana yang ada tanda-tanda. Inilah Nabi kenal umat dia dengan tanda sujud, tanda wuduk. Sekumpulan masuk. Kemudian sebelum tu akan dimandikan di Nahrul Hayat dulu, di sungai, kita panggil Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Tumbuh jasad yang lentung tadi kena bakar, tumbuh jasad macam permata lu'lu'. Saya pun tak tengok permata lu'lu' tu. Permata lu'lu' sejenis permata yang letak kat cincin. Masuk syurga. Nabi tengok lagi, keluar 4 kali. Keluar masuk Nabi, baru masuk satu kumpulan yang besar, Kali yang kelima Nabi keluar, Allah kata, wahai Muhammad, cukup. Aku akan keluar kan. Tak payah, kau dah 4 kali keluar masuk, kau duduk diam dalam syurga, enjoy. Aku akan keluarkan semua. Siapa yang ada iman sebesar zarrah pun, ma'amina khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun, aku akan keluarkan. Kau dah, kau tengok, kau janji kau keluar masuk puluh-puluh kali. Tak apa, biar aku settle. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi sebenarnya kita orang Islam ni, mana-mana ni kita dah tunggu masa je untuk diselamatkan. Dia ada dalam neraka tu pun tunggu masa untuk diselamatkan dia. Tapi kalau ini dia bagi tahu kepada orang semua, dah tu best lah. Tak payah dia. Tapi bahaya dia bila kita tinggalkan kewajipan, takut iman tu terkikis. Sikit-sikit dia akan terkikis. Itu yang murtad. Alhamdulillah. Bahaya. Sebab tu kita iman, memang kita nak mati dan kena beriman, tapi kita kena jaga iman. Sebab iman ni dia akan subur dengan amalan soleh. Lepas tu iman, amal soleh. Ya. Dia tak cerita detail lah, namanya Nabi akan masuk ke neraka, akan keluar kan. Adakah Nabi masuk betul dalam neraka, ataupun Nabi duduk di pintu je, malaikat yang diarahkan supaya keluarkan? Itu di detail tak cerita lah. Tapi saya pernah dengar lah, ada yang ceramah kata Nabi masuk neraka sejuk. Tak tahulah kan, neraka tak berani nak bakar kan. Alamak, kan Nabi Muhammad masuk ni semua dia sejuk. Tak tahu, tak pasti ada itu, tak adalah dalam nas hadis tu dia tak kata macam tu. Tapi saya dengar ada ulama ceramah macam tu. Alah, Nabi Ibrahim pun api beri sejuk, Nabi Muhammad lagilah kan. Allah Maha Kuasa sebenarnya tu. Ataupun Nabi minta, Allah perintahkan malaikat keluarkan. Boleh jadi. Jam yang semayang maghrib, kuliah maghrib, semayang isyak, tak tahulah syurga dia macam mana. Yang tak iman sebesar zarrah, tak pernah buat satu kebaikan sekali pun, 10 kali dunia. Bayangkanlah, walaupun kalah bertanding pun jangan sedih lah. Kalah bertanding apa, kerusi ke dun parlimen ke apa, dun parlimen, jadi raja, jadilah, semua orang akan jadi raja. Tak ada kongsi-kongsi istana apa lagi. InsyaAllah malam minggu kita kuliah. Syurga Al-Jannah ialah nama tempat kediaman bagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Al-Quran menyebut nama itu untuk orang yang beriman. Al-Quran menyebut nama itu iaitu syurga. Bahasa syurga ni bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Jannah. Jannah tu macam kebun, sebab dia banyak unsur-unsur kebun tu lebih banyak. Tapi ada juga kalau yang nak jenis moden banyak bangunan pun boleh. Tapi sebenarnya bangunan ni serabut je pun.
bangunan-bangunan ni serabut. Manusia ni dia lebih suka pada alami sebenarnya. Kalau syurga dinamakan, lepas tu Allah kasih dia syurga, sungai, kan, kebun, adalah istana, cukup lah kan. Nak bangunan banyak-banyak nak buat apa? Nak sewa jadi office, dapat duit tu kan. Kat sana nak sewa apa? Betul. Jadi kalau dia ada 4 mungkin dia perlukan 4 istana. Atau satu istana semua dalam tu. Semua bidadari dalam tu, bahagian bilik masing-masing. Lepas tu dia pergi mana pun ada bidadari, ada pelayan. Dia pergi mana pun bidadari di syurga dia, bidadari dia pelayan dia. So tempat-tempat penginapan bidadari tu tak perlu office, tak perlu buat Burj Khalifah, nak pergi sewa tinggi, lawan siapa paling tinggi. Tak ada faedah pun. Habis tu kalau kau adalah kau memiliki bangunan pencakar langit paling tinggi dunia, apa yang dapat? Bangunan kosong, tak ada siapa sewa. Syurga yang tinggi dah. Itu kita nak kan syurga tingkat tinggi. Syurga nanti dia beritahu lah nama-nama syurga dan sebagainya. Nama-nama yang lain yang sama artinya dengan syurga atau jannah ialah Darussalam. Ini antara yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lah, Darussalam. Darussalam kalau kita ertikan, dar ni rumah, assalam selamat. Darul Khulud, rumah ataupun tempat yang kekal. Darul Maqamat, muqamat, tempat tinggal. Muqamat tu tempat kita bermukim. Jannatul Ma'wa, Ma'wa pun tempat kembali. Jannatul Adnin, ini special sikit nama dia, Adnin. Sebab berdekatan dengan neraka Adnin tu, di situ kita akan melihat Allah. Dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, setelah semua masuk syurga, semua masuk syurga, yang tadi kan, yang last sekali, iman sebesar zarah, tak pernah buat satu kebaikan, masuk syurga, Allah bagi 10 kali dunia, neraka Jahannam dikunci, maka tak ada siapa boleh keluar. Duduklah kau yang dalam tu selama-lamanya. Lepas tu ada upacara penyembelihan kematian. Upacara penyembelihan kematian. Malaikat akan ditugaskan, dia akan duduk di antara syurga dan neraka, dia akan sembelih seekor kambing kibas, simbolik kepada penyembelihan kematian. Maksudnya the death is dead. The death is dead. Kematian dah mati. Apa maksudnya? Tidak akan ada kematian lagi lepas. Yang dalam neraka hidup selama-lamanya terseksa, yang dalam syurga hidup selama-lamanya menikmati nikmat syurga. Dan Nabi SAW kata, ketika ahli neraka melihat kematian disembelih, maksudnya takkan ada kematian dalam lepas ni. Kalaulah ada orang boleh mati kerana terlalu sedih, maka akan mati dia neraka. Kalau, tapi takkan matilah. Dan ahli syurga bila melihat kematian dari disembelih, Nabi kata kalaulah ada orang boleh gembira kerana mati kerana terlalu gembira, matilah di syurga. Kalau terlalu gembira, kalau sampai boleh buat mati, akan mati. Maksudnya nak tunjuk kata dia punya gembira tu, kalaulah boleh mati di syurga. Tapi tak matilah. Okay. Lepas tu selesai, akan ada jemputan untuk pergi ke, ada riwayat kata di Arash, satu riwayat kata di berdekatan dengan syurga Adnin, Jannatul Adnin. Itu majlis untuk Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga. Lelaki saja. Perempuan hari lain, hari Jumaat. Perempuan ada hari dia asing. Lelaki saja. Semua akan adalah yang grandstand Nabi Muhammad dengan maqam Mahmud dia, Nabi-Nabi lain, masing-masing adalah dia punya tempat masing-masing yang dah disediakan. Kumpul semua. Lepas tu majlis pembukaan ni saya tak pasti riwayat, tak jumpa riwayat dia, saya dengar ceramah. Majlis tu dibuka dengan bacaan Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni dia diberikan kemerduan suara seluruh manusia seluruh dunia, separuh dekat dia. Bila dia baca Zabur di dunia dulu masa dia jadi, bila dia baca je Zabur, burung,
unggas-unggas, serangga-serangga, semut, rama-rama, segala jenis binatang akan terus diam, dengar. Binatang dengar. Kita nyanyi, lalat buat dia. Bila Nabi Daud baca Zabur, binatang pun berhenti daripada berjalan ke buat kerja pun akan terpesona dengan suara dia. Nabi Daud punya diberikan kelebihan dia lah. Kalau Nabi Yusuf kehansaman, separuh manusia punya kehansaman bagi kat dia. Kalau akhlak mulia Nabi Muhammad, separuh akhlak mulia manusia bagi kat dia. Nabi Musa separuh kekuatan bagi kat dia. Adalah nabi-nabi masing-masing ada kelebihan dia. So Nabi Daud Allah gandakan 70 kali ganda lagi, suara dia lebih merdu lagi. Di syurga dia baca Zabur. Ahli syurga dengar terpegun. Terpegun bertahun-tahun. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pula baca, Allah kurniakan suara Nabi Muhammad lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Nabi Muhammad baca surah Yasin. Ahli syurga dengar terpegun tak tahulah berapa puluh tahun. Kemudian last sekali Allah sendiri baca surah Ar-Rahman. Tapi Allah baca bukan macam manusia baca. Allah punya bacaan to be continued. Itu kena on balik.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Berdiri majlis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan baca surah Ar-Rahman, cuma Allah baca bukan macam Nabi atau manusia biasa. Sebab Allah punya kalam dia tak ada suara, tak ada huruf. Dia direct terus pergi kepada kita punya telinga kita. Dia tak akan dengar suara, tak dengar huruf. Tapi dia mungkin macam orang dengar earphone. Contoh aja ni, dia dengar juga. Tapi kan suara tu kalau orang yang duduk sebelah dia tak dengar lah. Dia seorang je dengar kan. Sebab Allah punya kalam tak bersuara, tak berhuruf. Itu macam mana tu jangan tanya. Saya kita jangan bayang. Allah baca surah Ar-Rahman. Allah punya suara, maknanya walaupun tak bersuara, tak berhuruf, tapi bacaan tu, maknanya kalam dia tu dia akan tanjiskan kalam dia kepada ahli syurga semua. Tak tahulah macam mana, tunggulah nanti. Terpegun berpuluh-puluh tahun kan. Kemudian Allah tanya, habis tu Allah tanya, wahai ahli syurga, cukup tak nikmat? Apa lagi yang tak cukup? Kau dah memutihkan wajah-wajah kami, kau dah ampunkan dosa-dosa kami, bagi naik syurga. Allah kata ada lagi. Orang akan tanya pada nabi-nabi, tanya pada ulama, ada lagi, ada dua lagi. Final punya nikmat. Yang pertama pengisytiharaan keredaan. Allah dia akan isytiharkan pada hari ini aku redha dengan kamu semua dan kamu kena redha dengan aku. Dan bila Allah redha tu dah takkan ada apa-apa dah, takkan ada kemurkaan, takkan ada dah. Lepas tu punyalah gembira wali syurga, lepas tu Allah singkapkan hijab. Allah ni dia bukan datang pergi, dia Allah singkapkan hijab, semua di syurga akan nampak. Macam mana tu jangan tanya. Dalam hadis begitu, disingkapkan hijab. Thanos cubalah dia nak buat kan. Mak Saleh ni pandai, dia boleh atau apa yang boleh masuk buat lubang hilang siapa? Apa nama Dr. Strange? Kalau Thanos yang warna apa? Batu warna apa yang dia boleh hilang, boleh muncul. Tapi Allah bukan jisim, Allah bukan jisim, bukan benda. Tak tahu. Nanti Allah singkapkan hijab, kita akan tengok macam mana. Semua akan sujud. Sujud tak tahulah sampai bila tu tak. Terpesona dengan keindahan zat Allah Taala. Balik ke syurga bertahun-tahun. Tak tahulah berapa lama kan. Isteri tengok tak kenal, sebab cahaya daripada hijab yang zat Allah Ta'ala tu dia terpancar kepada ahli syurga, berubah jadi bertambah handsome. Ini tu macam suami aku ke orang lain ni, macam handsome. Tadi pergi tak macam ni, balik. Lepas tu bila bini kita tengok muka kita, cahaya tu pun terpancar dekat muka dia, dia pun berubah jadi bertambah cantik. Dalam hadis gitu. Ini insya-Allah sama-sama nanti ya. Jangan lupa WhatsApp kuliah malam minggu. Hari akan ada di syurga. Banyaklah sebenarnya kalau nak cerita syurga ni. Dia ada ulama garang khusus sifatul jannah. Bidadari dia, istana dia, pokok dia, makanan dia, buah dia. Satu-satu ada hadis. Sebab bab ni tak boleh cerita-cerita biasa, kena ada hadis riwayat. Nama kumpul yang masyhur dua, Ibnu Abi Dunya
dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia ada kitab. Saya ada kitab Roma, dia compile dua kitab tu, Sifatul Jannah, sifat-sifat syurga. Semua dia cerita dalam tu. Istananya macam mana, ada istana kristal. Istana kristal yang dalam boleh nampak luar, luar boleh nampak dalam. Macam mana? Wallahu alam. Cukup. Cukup. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, minta bagi taufik, kita faham dan sampaikan. Aku dengan kafarah majlis, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.